yang orang tanya saya melalui WhatsApp. Ni sedikit lah, luar daripada perbahasan rahsia 7 surah pilihan. Sebenarnya saya tidak mahu menjawab perkara ini, tetapi disebabkan ada orang bertanya tentang perbuatan salah seorang hamba Allah. Salah seorang hamba Allah yang melakukan infak, melakukan sedekah, menolong orang lain, menolong fakir miskin dan sebagainya. Jadi mungkin saya boleh sebutlah siapa hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mungkin saya boleh sebut siapa dia, iaitu Al-Fadil, orang yang sangat saya kagum dengan usahanya, orang yang sangat saya hormat dengan ucapannya, dengan sikapnya, iaitu Al-Fadil Ustaz Abid Liu, yang banyak melakukan kebaikan. Baik. Sabit di dalam hadis baginda Nabi SAW, dua perkara yang patut diiri hati, iaitu rajulun atahullah ummala fasallatahu ala halakihi fil haq, wa rajulun atahullah hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Pertama, seseorang tidak harus iri hati kecuali dua perkara. Yang ni boleh kita iri hati. Maksud iri hati itu untuk kita bersaing, nak macam dia juga. Pertama, seorang yang dikurniakan harta oleh Allah, lalu diberi tenaga kuasa olehnya menghabiskannya pada jalan kebenaran. Kedua, ialah orang yang diberi ilmu kebijaksanaan oleh Allah, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkan. Ini dua, boleh kita iri hati. Maksud iri hati itu, iaitu kita nak jadi macam dia. Saya melihat Ustaz Abid Liu ni, subhanallah, kalau kita melihat orang yang mengajar agama di masjid, mengajar Quran itu ramai, mengajar kitab ramai, tapi nak buat kebaikan sebagaimana yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu, itu tak ramai orang boleh buat, yang boleh memberi kebaikan kepada orang. Kerana baginda Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia. Dan di dalam hadis juga baginda Nabi SAW menyebutkan, al-mu'minu ma'laqatun wala khairun fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Orang yang beriman itu jinak dengan orang lain, maka tiada ada kebaikan orang yang tidak menjinaki orang lain dan tidak mahu dijinaki oleh orang lain. Ustaz Abid Liu ni, dia pergi merata tempat nak buat baik kepada masyarakat. Dia menyambungkan hubungan dengan orang lain dengan berkasih sayang. Kita tengok ucapannya, percakapannya, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang sangat lembut, orang yang sangat tawadu, yang mudah menangis. Apabila saya melihat, saya tak adalah tengok Facebook dia, tak, tapi melalui YouTube, dengan usaha kerjanya tu, kita kadang-kadang tersentuh hati kita. Sebab kadang-kadang kita lupa, kita makan sedap, kita dapat nikmat macam-macam, tapi kita lupa kepada fakir miskin. Kita lupa perkara itu. Apabila dia menunjukkan gambaran fakir miskin itu, baru terasa hati kita betapa bersalahnya kita di hadapan Allah SWT, yang makan dengan begitu sedap, yang menikmati macam-macam, tetapi kita lupa ada orang yang susah yang ditunjukkan oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu untuk menyadarkan kita, terutamanya saya, untuk menyadarkan kita agar kita itu kembali semula kepada Allah, agar kita itu memikirkan tentang kesusahan orang lain. Subhanallah. Dalam satu hadis lagi, baginda Nabi SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada isterinya, siapa dia? Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, qala lahu Khadijah, qala abshir,
fawallahi la yuziqallahu abada wallahu innaka latusallu rahima wa tasdaqul haditha wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'duma wa taqwil daifa wa tu'inu ala nawaibul haqq. Sesungguhnya aku takut terjadi ke atas diriku sesuatu yang tidak baik, iaitu setelah Nabi ditemui oleh Jibril alaihissalam pada kali yang pertama di Gua Hira, dan pada ketika itu Nabi masih belum tahu siapa itu Jibril. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menjawab, tidak, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik ke atas dirimu, bahkan sebaliknya. Hendaklah engkau bergembira dengan kejadian itu demi Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, benar dalam perkataan, menanggung penderitaan kaum yang lemah, mencarikan pekerjaan orang yang menganggur, menjamu tetamu, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Ini kerja kemasyarakatan. Sebagai seorang Muslim, bukan hanya sebagai seorang individu yang baik di masyarakat, tetapi lebih daripada itu. Dia bukan hanya seorang yang baik perangai pada dirinya, bahkan sentiasa berusaha untuk membuat kebaikan kepada orang lain. Ini yang ada kepada Ustaz Abid Liu, yang tidak ada kepada kita. Subhanallah. Sangat terkesan dengan cara dia melakukan usaha kerjanya. Dia beri harta oleh Allah, dia menggunakan untuk membantu orang lain. Apapun niat dia, kita manusia tidak layak untuk menilai. Itu sebab itu semua nilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah membuka mata-mata orang-orang kaya agar melakukan perkara sebegitu. Dia telah membuka mata orang-orang yang bertanggungjawab dalam jabatan zakat dan sebagainya, jabatan agama, agar mencari orang-orang yang susah sebagaimana yang dia lakukan. Subhanallah. Kita doakan sentiasa Ustaz Abid Liu ni sentiasa mendapat kebaikan di sisi Allah kerana menebarkan kebaikan, menyambungkan hubungan antara makhluk dengan makhluk. Dia bukan pergi pada orang Islam saja, tak. Dia pergi kepada orang non-Muslim sekali. Bukan hanya dia melakukan kerja-kerja untuk menyampaikan bantuan sedekah, tidak. Dia juga masuk ke tempat orang-orang yang bersalah di penjara, sehingga kan dikhabarkan ada banduan-banduan yang telah mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali asbab daripada nasihat yang dia sampaikan kepada banduan tersebut. Subhanallah. Orangnya sangat baik, perwatakannya lembut, lisannya sangat-sangat dijaga. Senantiasa dia apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang susah ataupun orang-orang yang dia tolong tu, dia menghargai kerana dia mengatakan orang itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab orang-orang begini yang berkata baik, Rasulullah bersabda, yujibul jannata it'amun ta'ami wa husnul kalam. Akan dimasukkan ke dalam syurga seseorang yang selalu memberi makan kepada orang lain dan selalu bertutur kata yang baik kepada orang lain. Kemana dia pergi saja, dia sangat disayangi oleh orang lain. Subhanallah. Kita doakan. Jadi kepada orang yang bertanya, itulah pandangan saya terhadap Ustaz Abid Liu. Saya senantiasa melihatnya sebagai idola kepada orang-orang yang mempunyai harta, agar mengikut jalan yang dibuatnya. Kerana dia telah pun membuka mata orang-orang lain agar melihat di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang susah. Al-Quran, tetapi dakwah kepada kemasyarakatan itu lebih luas lagi dakwah yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu. Saya tidak mengenalinya secara peribadi, tetapi daripada perwatakannya, daripada cara dia menyampaikan, subhanallah, orangnya sangat-sangat menjaga lisan, orangnya sangat-sangat berhemah, sangat-sangat lembut dalam tutur katanya, dan orangnya adalah orang-orang yang menggunakan perkataan yang begitu baik, sebagaimana Nabi SAW bersabda,
Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Tutur kata yang baik itu merupakan satu sedekah. Dia sangat disenangi oleh masyarakat. Semua masyarakat menyenanginya. Kita doakan moga-moga Allah SWT akan senantiasa merahmati Ustaz Abid Liu, sentiasa memberi kebaikan kepadanya dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Moga-moga Allah SWT memilih juga kita dapat meniru akhlak yang ditunjukkan oleh Ustaz Abid Liu dan usaha yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu. Itulah pandangan saya terhadap Ustaz Abid Liu. Walaupun saya tidak begitu mengenalinya, mungkin pernah sekali saya bertemu dia di Gombak dulu, di Surau Hidayah. Di Gombak dulu pernah jumpa. Orangnya sangat lembut hatinya, sangat tawadu, sangat merendah diri, dan Allah SWT bagi jalan kepada dia untuk membuat kebaikan kepada orang lain. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga Allah SWT ampuni dosa kita. Moga-moga Allah SWT menjadikan hati kita senantiasa husnuzon terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jangan ada rasa suuzon, bersangka buruk terhadap kebaikan yang orang lain buat. Moga-moga kita digunakan oleh Allah SWT akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW.